Dia tak ada tengok. Kan? Dia percaya, dan kita percaya sebab apa? Sebab Quran sebut. Kita beriman. Itulah. Lepas tu satu lagi, kenapa orang Melayu sensitif sikit lah, senang kata. Kenapa orang Melayu bila contohnya ada Tok Syekh tu buat sikit miracle kan, panggil jin ke apa, boleh heal orang yang kena rasuk jin, kita perlu percaya kat dia. Allah Ta'ala ada perempuan. Satu, ada tak kemungkinan orang dengan bantuan jin atau makhluk halus dia melakukan benda-benda yang di luar daripada kebiasaan? Ada tak kemungkinan? Ada. Ada kemungkinan. Sihir juga berlaku kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu penjelasan panjang dalam pembicaraan benda tu, ulama hadis bincang banyak, sebab bila kita terima hadis itu sahih, dan hadis itu sahih, dia timbul satu masalah. Orang akan tanya, macam mana kita tahu yang Quran ni semua Nabi terima? Mungkin ada yang dia terima semasa dia disihir. Perbincangan ulama hadis panjang berkenaan dengan perkara itu. Salah satunya yang saya sebut malam ni untuk jadi modal kita pada malam ini saja. Panjang lain. Salah satunya ialah kata-kata dalam Quran ini, kata-kata yang mustahil orang yang hilang ingatan cakap. Sebab dia mempunyai konsep yang jelas. Kalau orang yang histeria, dia ada bentuk sebut konsep yang jelas. Dia merapu ke, ya. Tapi kata-kata ini konsep yang jelas. Itu salah satu penjelasan. Kita kena faham. Cuma berlaku sihir, berlaku. Dan diakui dalam Islam, diakui sihir itu berlaku. Cuma sihir ini dilakukan oleh orang yang tidak beriman pun boleh buat. Tidak beriman. Jadi kalau Tok Syekh mana-mana lah, siapa pun, Tok Syekh ke dia ataupun ahli sihir ke dia, menujum ke apa ke, bomoh ke, dia melakukan benda-benda yang di luar daripada kebiasaan, itu bukan membuktikan bahawa dia betul. Bukan membuktikan dia betul. Sebab dalam sebab tu kalau kita dakwah kepada Kristian, dalam Bible juga, the devils pun melakukan miracles. Jadi miracles do not prove the truth. Benda ajaib tidak membuktikan dia betul. Apa yang dia bawa itu betul. Tidak membuktikan. Kita kena faham benda tu lah. Kalau kita tengok Hindu mistik kan, dia boleh jalan atas bara api ke semua. Dia boleh jalan, maka apa yang dia bawa betul. Itu bukan basis for truth. Itu bukan basis for truth. Sebab tu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Al-Karim ni the basis for truth. Mukjizat lain berlaku untuk memantapkan orang yang sudah beriman semasa itu, bukan untuk mengislamkan orang. Dan juga membantu Nabi dalam beberapa keadaan. Bukan semua keadaan, tapi beberapa keadaan. Membantu Nabi. Ada siapa boleh sebut mukjizat-mukjizat yang berlaku pada Rasulullah yang lain selain daripada yang saya sebut tadi? Hadis yang sahih. Air keluar daripada celah-celah jari. Ya. Lagi? Awan ikut Nabi itu, hadis itu diterima atau tidak? Sebab pada masa itu dia jadi rasul atau tidak lagi? Sehingga para ulama membahaskan bahawa bila dia berjumpa, dia pergi berdagang dengan Pak Tara dia tu, masa itu dia belum menjadi rasul. Jadi kalau benar pun cerita tu, para ulama ini membahas, kalau benar pun cerita tu, dia bukan termasuk dalam mukjizat Rasulullah. Sebab sebelum tu masa itu dia belum lagi menjadi rasul. Kalau kita menerima hadis itu sebagai hadis yang hasan, tapi ada orang mengatakan hadis itu dhaif. Pokok yang manis dia jadikan mimbar. Itu juga sebahagian daripada mukjizat Rasulullah. Kalau kata bila dia Rasulullah berdiri, ada pendek, dia tinggi dia lebih pendek daripada orang yang sebelahnya, tapi bila duduk
dia lebih tinggi. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Para ulama hadis menafsirkan hadis itu dalam pemahaman yang berbeza. Itu bukan maksudnya. Itu termasuk dalam majas. Majas itu apa maksud kita dah? Kiasan. Kiasan. Kata-kata itu kiasan. Panjang pembahasannya, tapi kata-kata itu para ulama hadis yang membahaskan katakan itu bukan majas, kiasan. Allah Ta'ala. Kenapa kan? Ini tentang obat. Hai. Dia tutup dulu.